Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 penyejukan dan penyambungan udara program vocational menengah atas Sekolah SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, dan kita sekali lagi berjumpa untuk melaksanakan kelas PDPR secara online dan secara offline. Untuk tajuk core abilities yang perlu dilaksanakan selama 40 jam. Sebelum kita menyambung kita punya tajuk berkaitan dengan hard skill. Sebelum cikgu meneruskan revision untuk membuat kertas tugasan ini, cikgu harap kepada semua pelajar yang menonton atau yang melihat video ini, pastikan mengisi kehadiran mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Apakah kepentingan jadual waktu ini? Yang pertama, sebagai bukti untuk pihak sekolah melihat sama ada cikgu mengajar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelajar, di mana untuk mengisi markah kerja kursus kamu dalam sistem, kehadiran 80% sekurang-kurangnya dalam latihan sijil kemahiran ini perlulah dipatuhi. Jadi kalau tidak ada bukti kehadiran, maka nanti cikgu takut kamu tidak boleh menjawab ataupun mengambil penilaian akhir nanti. Jadi itulah sebab cikgu buat inisiatif untuk mengambil kehadiran kamu menggunakan Google Form. Okey, berkaitan dengan Google Form tu, cikgu telah setkan supaya boleh masukkan sekali sahaja, tetapi orang yang masuk tu perlulah log dengan masuk dengan menggunakan akaun Google. Jadi pada yang ada handphone, kebiasaannya handphone Android lah, yang biasaannya dia ada akaun Google. Sebab nak download app semua perlu menggunakan akaun Google. Okey. Dan marilah kita berdoa supaya kita dapat kembali ke sekolah dan belajar secara bersemuka. Untuk PDPR ini 40 jam, setelah selesai 40 jam, nanti bila kita bersemuka, cikgu akan buat penilaian untuk ke-4 modul. Dan sekiranya kita masih lagi terpaksa melaksanakan kelas PDPR ni, untuk hard skill, cikgu akan habiskan teori dulu. Okay, cikgu akan habiskan teori kita untuk CU03, untuk CU02, CU04 dan CU05. Bila kita bersemuka nanti, kita akan laksanakan kertas kerja sahaja dan juga penilaian amali dan teori. Okey, cikgu berharap yang korang semua dah bersedia dengan kertas tugasan yang warna pink tu dalam modul file yang cikgu bagi. Pastikan tajuk dia ialah CA02 tingkah laku interpersonal. Okey. Kemudian 0202 terapkan aplikasi kerja berpasukan, dan pastikan kod kata tugasan untuk hari ini ialah T2/4, di mana T1/4 cikgu dah bagi pada hari yang awal daripada kertas ni. Dan pastikan tajuk kata tugasan yang dibuat ialah terap aplikasi kerja berpasukan. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, kalau kita tengok pada arahan, ada arahan, pelatih hendaklah menjawab semua soalan dan dibenarkan merujuk kertas penerangan Z009 2 2015 M02 P2/4. Okey,
kita kena ikut belakang ni 2/4. Kalau tugasan T 2/4, kita kena cari jawapan di P 2/4. Cikgu harap tak ada lagi yang tak faham cara untuk mendapatkan jawapan untuk kertas tugasan ini. Okey, cikgu berharap juga kamu semua telah cuba untuk buat soalan ni, dan hari ni kita akan revise semula soalan-soalan itu dan kita semak sama ada jawapan yang dibuat adalah betul atau salah. Okey, untuk soalan nombor 1, apakah definisi yang betul bagi kerja berpasukan? Okey, kerja berpasukan ni melibatkan lebih daripada satu orang. Okey, bekerja bersama-sama. Okey, kita tengok pilihan pertama, pilihan jawapan A, kerja berpasukan ialah proses bekerja secara bekerjasama dengan sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Okey, kemungkinan jawapan ni boleh diterima. Jawapan B pula, kerja berpasukan ialah proses pembuatan keputusan dengan sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Okey, kita biarkan dulu. Kerja yang untuk jawapan C, kerja berpasukan ialah proses keputusan secara bekerjasama dengan sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Nampak tak lebih kurang je jawapan dia. C ni, kerja berpasukan ialah proses keputusan secara bersama dengan sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Proses keputusan bersama. Yang ini ialah proses pembuatan keputusan. Yang ini proses bekerja secara bersama. Dan D, kerja berpasukan ialah proses perancangan keputusan dengan sekumpulan orang untuk mencapai matlamat. Sama ada jawapan dia proses bekerja bersama, bekerja secara bekerjasama, atau pembuatan keputusan bersama, atau keputusan secara bekerjasama, atau perancangan keputusan bersama-sama. Okey. Dia bukan untuk buat perancangan keputusan bersama-sama. Kadang-kadang ada satu keputusan je daripada satu orang, iaitu pihak majikan, dan satu kumpulan kena buat sama-sama. Okey, kita tengok jawapan untuk perancangan keputusan salah. Kerja berpasukan ialah proses keputusan secara bekerjasama pun salah. Kerja berpasukan ialah proses pembuatan keputusan pun salah. Sebenarnya ialah cara bekerja bersama-sama. Jadi jawapan nombor 1 ialah A. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Antara pernyataan berikut, yang manakah salah mengenai objektif proses kerja berpasukan? Okey, yang salah. Jadi soalan macam ni, kalau kita jumpa dekat penilaian akhir dan sebagainya, kita kena boldkan atau kita kena tanda atau kita bulatkan yang salah. Okey. Pilihan jawapan yang pertama A, mempelajari kepentingan pendokumentasian proses dan hasil. Okey. Yang B, mempelajari kepentingan komunikasi antara kemahiran individu. Yang C, mempelajari kepentingan perbincangan dan persetujuan terhadap proses pasukan. D, mempelajari persediaan untuk aktiviti pasukan, kemudian merenung keputusan dan menilai prestasi pasukan. Okey, kalau kita tengok, yang ini ada sebut tentang pasukan. Jadi, ini dah boleh buang. Jawapan ni memang betul. Kita nak cari jawapan yang salah. Betul, tengok A dan B. Mempelajari kepentingan pendokumentasian proses dan hasil. B, mempelajari kepentingan komunikasi antara kemahiran individu. Okay. Kalau kita tengok, mempelajari kepentingan pendokumentasian proses dan hasil, ini boleh dibuat secara berpasukan ataupun secara bersorangan. Jadi, ini boleh diterima. Jawapan yang paling tepat ialah B, mempelajari kepentingan komunikasi antara kemahiran individu. Ini berkaitan dengan berpasukan, tapi disebut secara individu. Jadi jawapan yang salah ialah B. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan kerja berpasukan? Okey, pilihan jawapan yang pertama, accountability. Yang kedua, penyelesaian yang kreatif. Yang ketiga, tahap pendidikan. Yang keempat, motivasi dan sokongan. Okey, antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan kerja berpasukan? Okey, ada tak accountability? Ada tak penyelesaian yang kreatif? Ada tak tahap pendidikan? Ada tak motivasi dan sokongan?
Kalau kita tengok yang negatif dalam ni ialah tahap pendidikan. Dalam kerja berpasukan ni, kita ada pelbagai latar belakang pendidikan. Daripada satu ketua yang mungkin ada ijazah ataupun master PhD dan pelaksana-pelaksana bawahan yang ada setakat SPM dan sebagainya sahaja. Jadi tahap pendidikan ni bukanlah kelebihan kerja berpasukan. Okay. Jadi kita kena buang jawapan ketiga. Jawapan yang pertama, jawapan yang kita boleh. Jadi bila kita nak tengok, bila jawapan ketiga dah dibuang, mana yang ada jawapan ketiga kita potong. Jawapan yang paling tepat ialah B. Okay. 4. Apakah kegunaan kerja berpasukan dalam organisasi? Okey. Pilihan pertama ialah meningkatkan kejayaan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan dan menambah baik kualiti. Dan keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai pemegang saham. Okay. Kalau kita tengok soalan nombor 4 ni, okey, dia ada 2 je pilihan jawapan. Okay, kita cari dulu yang negatif. Okey. Kalau kita tengok jawapan nombor 4, meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai pemegang saham, tak ada kaitan ya. Sebab meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai pemegang saham ni, kalau buat kerja seorang pun boleh juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai pemegang saham. Ini tidak ada secara langsung memberi kelebihan kepada kegunaan kepada kerja secara berpasukan. Okey. Yang ketiga, meningkatkan dan menambah baik kualiti. Ini pun satu sama. Okey, meningkatkan dan menambah baik kualiti pun kalau bekerja secara individu pun kita boleh meningkatkan dan menambah baik kualiti. Kedua, meningkatkan keuntungan keseluruhan. Okey, ini ada kemungkinan betul. Yang pertama, meningkatkan kejayaan. Ini pun ada kemungkinan betul. Jadi kita dah tengok dah 1 dan 2. 1 dan 2 ni jawapan apa? Jawapan dia ialah A. Okey, soalan kelima. Apakah elemen untuk memastikan keberkesanan kerja berpasukan dalam organisasi? Okey, apakah elemen untuk memastikan keberkesanan kerja berpasukan dalam organisasi? Okey, kalau kita tengok satu jawapan yang paling tepat sekali ialah mana dia punya pilihan jawapan? 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 4. Kalau kita tengok menyumbang, menyumbang. Setiap orang ada memberi sumbangan. Kita tengok pilihan jawapan nombor 2 ni. Menyumbang. So, kita tengok pilihan jawapan. Yang tak ada nombor 2, kita dah boleh potong. Okay, C dah kena potong. Kemudian kita tengok lagi. Apakah selain daripada menyumbang, kita menyelaras. Yang paling penting kita nampak kat sini, bekerjasama. Ini sangat penting. Dalam kerja berpasukan mesti ada bekerjasama. Orang kerja seorang-seorang mana ada kerjasama? Okey, kita tengok pilihan jawapan yang ada nombor 4. Okey, yang ada 2 dan 4, kita dah boleh tinggalkan B dan D. Yang A dah boleh buang sebab tak ada nombor 4. Okey, kita tengok lagi. Sama ada kolektif ataupun menyelaras. Okey. Yang lebih penting ialah menyelaras. Elemen untuk memastikan keberkesanan kerja berpasukan dalam organisasi ialah menyelaras. Jadi pilihan jawapan dia 2, 3 dan 4. Mari kita tengok mana satu yang kena. Okey, jawapan dia ialah D untuk soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 6. Apakah elemen untuk memastikan sumbangan dalam kerja berpasukan? Okey. 1. Mengawal ahli-ahli pasukan. 2. Mendengar ahli lain dalam pasukan. 3. Menyediakan tugasan individu anda. 4. Menyertai mesyuarat pasukan sebagai rakan sebaya.
Adakah fungsi setiap ahli dalam kerja pasukan? Kita perlu kawal ahli-ahli pasukan. Kalau kita kawal ahli-ahli pasukan ni, dia nampak lagi negatif soal jawapan ni. Orang akan rasa terbeban. Orang akan rasa tertekan dan terbeban. Jadi, jawapan nombor 1 ni dah boleh buang. Cuba kita tengok pilihan jawapan 2, 3 dan 4 apa dia. Jawapan dia ialah D. Okey. Nombor 7. Apakah elemen untuk memastikan penyelarasan dalam kerja berpasukan? Okay. Apakah elemen untuk memastikan penyelarasan, koordinasi dalam kerja berpasukan? Okey. Kalau kita tengok, pilihan jawapan ialah mengurus tarikh akhir. 2. Merancang mesyuarat pasukan. 3. Menyediakan tugasan individu anda. 4. Mengambil bahagian sebagai rakan sekerja dalam mesyuarat pasukan. Apakah elemen untuk memastikan penyelarasan dalam kerja berpasukan? Okey, kalau kita tengok, mengurus tarikh akhir. Okey, betul lah, menyelaras. Merancang mesyuarat pasukan. Pun terlibat dengan pelarasan. Yang ketiga, menyediakan tugasan individu anda. Pun salah satunya berkaitan juga. Dan keempat, mengambil bahagian sebagai rakan sekerja dalam mesyuarat pasukan. Ini nampaknya tak kena. Jawapan yang ni nampak tak kena. Mengambil bahagian sebagai rakan sekerja dalam mesyuarat pasukan. Memang semua yang ada dalam pasukan tu perlu terlibat dalam mesyuarat pasukan. Tak ada kata nak macam nak ambil bahagian ke tak ambil bahagian. Mesti ada. Jadi pilihan jawapan ni ialah 1, 2 dan 3. 4 ni kita buang. Jawapan 7 ialah A. Okay. Soalan ke-8. Okay, soalan ke-8. Apakah elemen untuk memastikan kerjasama dalam kerja berpasukan? Okay, pastikan kerjasama. Okay, menyiapkan tugasan individu anda. Merenung kembali secara berkala proses pasukan dan menyesuaikannya dengan tugas projek. Membincangkan pandangan yang bercanggah dan perbezaan dalam kalangan ahli pasukan. Yang keempat, memilih idea dan atau mencipta idea baru dengan berkesan dan cekap sebagai satu pasukan. Kalau kita tengok, apakah elemen untuk memastikan kerjasama dalam kerja pasukan ni? Kalau kita tengok pilihan jawapan yang keempat, memilih idea dan atau mencipta idea baru dengan berkesan dan cekap sebagai satu pasukan. Ini memang kena pilih lah ni, yang keempat. Jadi mana yang tak ada jawapan 4 tu salah lah. Kita dah buang. Okey, kemudian dia kata membincangkan pandangan yang bercanggah dan perbezaan dalam kalangan ahli pasukan. Ini penting. Kalau ada perbezaan pandangan dan perbezaan pendapat, kita perlu buat perbincangan untuk selesaikannya dengan segera. Jadi jawapan nombor 3 ni kita kena ambil. Jadi mana yang tak ada jawapan nombor 3 dah boleh buang. Okey, kemudian di antara 1 dan 2, menyiapkan tugasan individu anda. Yang kedua, merenung kembali secara berkala proses pasukan dan menyesuaikannya dengan tugas projek. Ini lebih tepat berbanding dengan nombor 1. Kalau kita siapkan tugasan kita sahaja, tapi dalam pasukan kita, orang lain tak siap kerja, pun tak guna juga. Jadi jawapan nombor 8 ialah 2, 3 dan 4D. Okay, soalan nombor 9. Mengapakah organisasi perlu menetapkan sasaran mereka sendiri? A. Sasaran membangunkan kebolehan pasukan untuk menggerakkan orang lain. B. Sasaran menyediakan perancangan dan pencapaian matlamat. C. Sasaran menyediakan pandangan yang bercanggah dan perbezaan antara ahli pasukan. Ini dah salah lah. Terang-terang. D. Sasaran menyediakan struktur untuk sentiasa menilai prestasi organisasi anda. Mengapakah organisasi perlu menetapkan sasaran mereka sendiri? Organisasi. Jadi dia terlibat dengan organisasi lah. Kat sini dah sebut ni terang-terang. Sasaran menyediakan struktur untuk sentiasa menilai prestasi organisasi anda. Okey, jawapan 9D. Soalan 10. Okey, sebelum cikgu sambung ke soalan ke-10 ni, mana-mana yang rasa lah letih kepala mendengar celoteh cikgu ataupun nak pergi ke tandas sekejap, cikgu upload dalam YouTube. Jadi boleh pause. Katalah letih ada kerja lain ke, boleh pause ataupun boleh sambung pada masa-masa yang sesuai. Okey?
Okey, kita pergi ke soalan nombor 10. Apakah elemen untuk menetapkan sasaran bagi mereka untuk mencapai matlamat keseluruhan untuk pertumbuhan organisasi? Nampak tak soalan ni memang sangat pening. Apakah elemen untuk menetapkan sasaran bagi mereka untuk mencapai matlamat keseluruhan untuk pertumbuhan organisasi? Okey, soalan nombor 10 ni kalau kita tengok pilihan jawapan dia khusus, fleksibel, boleh capai, boleh diukur. Okey, kalau kita tengok pilihan jawapan pula, kalau kita tengok banyak dekat 4 tu, boleh diukur. Okey. Boleh diukur, mesti boleh diukur. Sebab ada sasaran, mesti boleh diukur. Contoh kalau kita sasarkan pelajar tingkatan 5 lulus bahasa Melayu. Takkan berapa peratus? Katalah kita target sekolah 90% lulus bahasa Melayu atau 100% lulus bahasa Melayu. Jadi mesti ada boleh diukur. Kemudian apa lagi? Adakah boleh dicapai? Okey, kita tengok mana yang tidak ada nombor 4 kita dah boleh buang. Okey. Kalau kita tengok boleh tak dicapai? Mestilah sasaran tu mesti boleh dicapai. Okey. Okey, kita tengok mana yang tak ada nombor 3 dah boleh buang. Tinggal C dan D. Sama ada 1 dan 2. Khusus ataupun fleksibel. Kalau khusus itu sahaja. Kalau fleksibel maknanya bila sasaran tak boleh capai, kita boleh ubah sikit sasaran tu. Okey. Jadi jawapan yang paling tepat ialah fleksibel. Kalau khusus tak boleh capai, terus berhenti. Jadi tak boleh lah macam tu. Contohlah kita target SPM boleh dapat 10A. Tapi tiba-tiba tengok soalan susah. Soalan tahun tu susah dan sebagainya. Mungkin kita dah kurangkan sikit fleksibel lah pencapaian kita. Daripada 10A mungkin kita boleh ubah jadi 9A, 8A dan sebagainya. Okey. Jadi soalan nombor 10 ialah 2, 3 dan 4 iaitu D. Okey, soalan ke-11. Apakah maksud kemahiran komunikasi? Komunikasi ialah perancangan mesej antara dua atau lebih orang dengan semua peserta. B. Komunikasi ialah pertukaran mesej antara dua atau lebih orang dengan semua peserta. C. Komunikasi ialah mempunyai peranan yang aktif dalam proses antara dua orang atau lebih dengan semua peserta. D. Komunikasi ialah mempunyai perancangan dalam proses antara dua atau lebih orang dengan semua peserta. A ni dia kata perancangan mesej antara dua atau lebih orang. B. Pertukaran mesej antara dua atau lebih orang. C. Mempunyai peranan yang aktif dalam proses antara dua orang atau lebih. Peranan aktif. D. Mempunyai perancangan sahaja. Adakah kemahiran komunikasi ini melibatkan perancangan sahaja? Tak. Jadi jawapan A dah boleh buang. B. Komunikasi ialah pertukaran mesej antara dua atau lebih orang atau dengan semua peserta. Nampak macam betul, tapi silap salah. Yang ke C, komunikasi ialah mempunyai peranan yang aktif dalam proses antara dua orang atau lebih dengan semua orang. Okay. Ini pun nampak macam betul. Yang keempat D, komunikasi ialah mempunyai perancangan dalam proses antara dua atau lebih orang dengan semua peserta. Ini pun tak boleh tolak. Okey, di antara B dan C, mana yang betul? Pertukaran mesej antara dua atau lebih orang atau komunikasi yang mempunyai peranan yang aktif dalam proses antara dua orang atau lebih dengan semua peserta. Jadi jawapan yang kita nak pilih ialah C. Peranan aktif. Kalau dia kata pertukaran antara mesej antara dua orang, seorang lagi cakap, betul dah stop, tak ada lagi. Peranan aktif maknanya bertukar-tukar pendapat, perbincangan, perbahasan dan sebagainya. Okay, soalan ke-12. Apakah elemen yang diperlukan untuk mengimplementasikan komunikasi yang berkesan? Elemen yang diperlukan untuk implementasi komunikasi. Sama ada penceramah yang baik, pendengar yang baik, pembentang yang baik ataupun hubung yang baik. Nak implementasi komunikasi berkesan, adakah penceramah yang baik? Ataukah adakah pendengar yang baik? Ataukah pembentang yang baik? Ataupun hubung yang baik? Okey, penceramah yang baik. Ada satu penceramah tapi kalau orang tak nak dengar, pun tak guna juga. Contoh cikgu tu cemerlang, bagus, baik. Tapi pelajar tak nak dengar. Jadi komunikasi tu tak sampai. Okay.
Pendengar yang baik. Adakah pendengar yang baik elemen yang diperlukan untuk implementasi komunikasi? Kita tinggalkan dulu jawapan tu. Yang ketiga C, pembentang yang baik. Samalah pembentang ke penceramah ke. Kalau pendengar yang baik tak dengar, susah juga. Okey. Di penghubung yang baik pun sama juga. Okey. Kau hubungkanlah macam mana pun, secanggih macam mana pun, tapi kalau tak ada orang dengar, tak guna juga. Jadi jawapan dia yang paling tepat ialah B, pendengar yang baik. Ke-13, senaraikan dua dan terangkan kelebihan kerjasama dalam kerja berpasukan. Senaraikan dua dan terangkan kelebihan dan terangkan kelebihan kerjasama dan dalam kerja berpasukan. Satu, accountability. Yang kedua, penyelesaian kreatif. Kelebihan dia nanti cari sendiri dan tulis. Sebab cikgu di komputer ni limited nak tulis. Cikgu pakai stylus. Jadi dia punya tulisan pun bergoyang-goyang. Okey, soalan ke-14. Senaraikan dua dan terangkan elemen kerjasama dalam kerja berpasukan. Okey. Semak. Antara jawapannya ialah semak kembali proses pasukan. Cipta idea baru. Kalau seorang je berfikir, senang kepala otak. Jadi kalau ada ramai, dapat idea-idea baru. Okey. Jadi sampai situ sajalah. Kita punya kertas tugasan yang kedua ni untuk modul 2. Cikgu harap korang buat tugasan-tugasan ni sebab kita tak nak buang masa. Kenapa kita tak nak buang masa? Nanti kalau kita dah naik ke sekolah semula, kita kena buat semula tugasan-tugasan ni, kita kena bincangkan semula dan silap-silap cikgu perlu ambil masa yang lain sama ada hari petang Jumaat ke hari Sabtu ke atau balik sekolah buat kelas tambahan ke untuk selesaikan core abilities ni. Okey, jadi cikgu harap masa yang ada ni untuk PDPR kita manfaatkan untuk buat segala kita tugasan-tugasan yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun teori ini. Jadi akhir kata kita jumpa lagi nanti untuk kelas yang seterusnya untuk kertas tugasan ketiga daripada 4 nanti. Okey, cikgu akan maklumkan apa-apa perkembangan terkini nanti dalam kita punya grup WhatsApp dan Telegram. Okey, sekian saja. Terima kasih kepada semua pelajar yang mengikuti penerangan cikgu pada hari ini.